Okay, so sekarang kita rakam ya, separuh baru saya teringat nak rakam. Okay, so sekarang apa yang kita ada ialah kita sudah selesaikan soalan A, soalan C. Nanti siapa-siapa yang tengok video itu, okay, boleh semak sendirilah apa yang awak miss di depan-depan tu. Okay, next kita pergi kepada soalan E. Okay, soalan E, cikgu rasa cikgu bagi soalan A, B, C, E. Okay, B awak selesaikan sendiri. B pun hampir sama dengan soalan A dan C. Okay, soalan E lah. Okay, mungkin ramai murid tengok je sudah takut. Oh yo cikgu, ini sangat susah Macam mana nak buat? Ada pecahan. Pelajar saya pun tak tahu kenapa ramai orang tak suka pecahan. Sebenarnya pecahan adalah lebih senang daripada perpuluhan. Okey, kita cuba dahulu. Kita tengok apa yang kita ada. Kita ada operasi apa pelajar? Tambah, tolak, darab, bahagi yang terlibat di sini. Tambah dengan tolak. Yes, nampak dalam satu baris itu kita ada tolak dan tambah, betul? Okey, betul-betul, itu betul. Tapi jangan lupa, kita ada pecahan. Pecahan ini sebenarnya mereka membawa erti bahagi. Okey, so tambah tolak, kita perlu tunggu dulu. Kita tulis dulu dan kita tunggu turn mereka. Sekarang kita settlekan dulu bahagi. So, bahagi pecahan, macam mana nak bahagi pecahan? Jadi, cikgu buat dekat sini supaya awak nampak jelas ya. Okey. Yang asal ialah macam ni. 1.44 per negatif 1.2. Jadi macam mana nak selesai pelajar? You tukarkan pecahan itu, perpuluhan itu kepada nombor bulat. Macam mana nak tukarkan dia jadi nombor bulat, masih ingat? 1, 2. Ini pun 1, 2. So totally mereka ada 144 di atas dan negatif 120 di bawah. Nampak tak? Okey. Seterusnya apa yang awak boleh buat? Awak boleh bahagikan mereka seperti biasalah. Maksudnya awak guna sifir-sifir. Okey, 144 dan 120. Awak rasa mereka dua-dua boleh bahagi dengan nombor apa? Ini kalau guna kalkulator pun mesti tahu macam mana tekniknya mentekan kalkulator. So itu kita nantilah, okay, form 2 kita belajar. Kalau setakat macam ni saja, boleh bahagi 10? 4. Kalau bahagi 4, betul ke? Sifir 4 kita ada 14 ke? Macam mana awak nak bayangkan? Maksudnya awak perlu bayangkan, okay, sekarang saya nak bahagi 4. Saya akan mula dengan 14 kan? Tapi sifir 4 saya ada 14 ke? Tak ada kan? So 4 out. Sifir 2 bagus. Boleh tak cuba nombor yang besar sikit lagi? Kalau sifir 2 boleh, pelajar tak ada masalah. Okay, so kita cuba dulu sifir 2. So maksudnya, okay, sekarang cikgu nak ajar satu yang senang. Yang ini ialah teknik yang semasa kita belajar di bab 2. Bab 2 sudah akan sampai, don't worry. So kita tulis macam ini. Maksudnya, 2 ini selalunya kita letak dia di sebelah atas macam tu kan? Ini, di atas. Sekarang kita terbalikkan. Kita tulis macam ni. So, ini kita boleh ulang-ulang-ulang. Kalau sini, saya letak je. Okay, so sekarang saya bahagi. Okay, jawapan ialah berapa? 72 kan? Nanti saya perlu letak lagi 72 untuk satu tempat yang baru dan saya letak satu nombor di sini dan saya bahagi-bahagi. Okay, so ini dia nampak sangat mengambil tempat. Okay, kita ada satu cara yang sangat senang. Ini kita panggil sebagai pembahagian berulangan. Maksudnya, we non-stop bahagi dia. Okay, sekarang kita cuba bahagi. 14 bahagi 2, 7. 4 bahagi 2, 2. So, bahagi lagi siapa yang boleh? Panaskan lauk, nanti padam. 9. 9.
Okey, jap ya. Yang ini pun mesti bahagi nombor yang sama. So, sini kita dapat 60. So, kalau sini kita bahagi 9, boleh ke sini pun bahagi 9? Tak boleh. Tak boleh ha. So, 9 out. So, siapa lagi? Siapa lagi? 6. 6. Kita cuba. You bagi 6. 7. Ini dalam otak awal lah. Okey. 1, 6. 2. So, 12. Kalau sini bagi 6, dapat? 10. 10. Yes, very fast we can get the answer. Okey, seterusnya siapa lagi? 2. Okey, jap Okey, 2. Sini akan dapat? 6. 6. Sini bagi 2, sini akan dapat? 5. 5. Okey, so setakat ini kita semak apa jawapan yang terakhir kita. Yang terakhir yang kita dapat ialah masing-masing, tukar warna sikit. Masing-masing kita dapat 6 dan 5. Warna yang sama. Okey, masing-masing kita akan dapat 6 dan 5. So 6, 5 ini boleh tak lagi nak kita kata bahagi lagi? Bahagikan nombor yang sama. Boleh ke? Tak boleh. Kalau tak boleh, very good. So this is our answer. Finally we have negative. Negatif mesti ada kerana soalan itu bawa negatif sendiri. 144 kita akhirnya dapat 6. 120 akhirnya kita dapat 5. Okay, so di sini awak tulis balik negatif 6/5. Dan seterusnya awak selesaikan seperti biasalah. 6/5 awak senang nak tukar dia jadi nombor kecil. Bukan nombor kecil, sorry. Nombor perpuluhan kerana nombor itu sudah jadi kecil. Contohnya, saya nak tukarkan 6/5 jadi nombor perpuluhan. Okay. Nombor perpuluhan mereka sebenarnya adalah 1.2. So you can just continue here. Okay, negatif sudah jadi positif. 1.2 tambah 3.22. So dari sini awak sambung sampai you dapat jawapan. Pelajar nampak tak? Tambah tak? Pelajar nampak tak? Nampak. Nampak yang langkah-langkah itu tak? Kerana pengiraan itu sini sana, cikgu harap you nampak lah. So you perlu follow kalau tidak nanti awak pusing saja kepala, balik ke screen, awak sudah tak tahu saya tulis kat mana. Okay, so ini 3 soalan. Okay, cikgu sudah bagi step sahaja. Okay, pengiraan tambah ke tolak ke, awak cuba tambah tolak sendiri. Okay, cikgu pun sudah selesaikan semua yang bahagi, yang darab, tinggal sahaja tambah dan tolak. Okay, so this one you do yourself. Can or not? Boleh ya? Boleh. Okay. Okay, very good. So sekarang kita akan pergi kepada yang seterusnya iaitu menyelesaikan masalah. Okay. Selepas kita dah siap gabungan operasi, sebenarnya kita akan pergi kepada menyelesaikan masalah. Okay, menyelesaikan masalah maksudnya dia akan bagi satu situasi dan kita bacalah. Okay, seterusnya kita carikan info-info, kita buat operasi sama ada tambah ke tolak ke darab ke bahagi ke ataupun gabungan. Okey, sekarang kita cuba soalan ini. Harga saham bagi sebuah syarikat ialah RM2.05 pada suatu ketika. Harga melonjak sebanyak 32 sen, kemudian menyusut sebanyak 28 sen setiap jam selama 3 jam. Hitung harga akhir saham itu. So sekarang dia nak harga akhir. Jadi informasi yang kita dapat pada asalnya, okay, dia adalah RM2.05. Seterusnya dia lonjak. Lonjak maksudnya positif negatif? Positif. Yes, very good. Lonjak maksudnya dia positif. Lonjak sebanyak 32 sen maksudnya dari RM2.05 dia tambah lagi 32 sen. Okey, tambah lagi. So akhirnya dia akan jadi berapa? RM2.37 macam tu. Okey.
So, situasi yang sama kalau menyusut ialah negatif. Okey, dia menyusut setiap jam selama 3 jam. So, maksudnya jam pertama dia menyusut 28 sen, jam yang kedua menyusut lagi 28 sen, jam yang ketiga menyusut lagi harga yang sama. So, sekarang akhirnya kita nak kira harga akhir. Okey, so apa yang awak perlu faham ialah inilah pelajar. Ini sebenarnya dalam otak. Maksudnya semasa awak baca ayat, awak sudah tahu, okey, untuk nombor ini dia adalah positif kerana melonjak. Untuk nombor ini adalah negatif kerana dia menyusut. Okey, jadi akhirnya kita akan buat pengiraan kita. Pengiraan kita akan pergi mula dengan harga asal dia. Nampak tak? Okey, macam ni. Okey, harga asal dia. Harga asal ialah RM2.05. Seterusnya dia lonjak. Lonjak itu dia tak bagi masa. Maksudnya kita andaikan dia lonjak sekali sahaja. Okey? Kerana dia kata lonjak kemudian. Okey, maksudnya sekali sahaja naik, seterusnya turun, turun, turun lagi. Okey? So sekarang berapa kali dia turun? Dia turun 3 kali. Jadi kita perlu darab 3 kali dan nombor ini tolong pastikan dia adalah negatif. Okey, soalan ini soalan senang. Okey, seterusnya apa yang kita boleh selesaikan dahulu? Okey, sini adalah tambah. Jadi kita boleh tambahkan dahulu dia. Okey. Seterusnya baru kita kira darabkan yang turun itu sebenarnya dia turun 84 sen. Dari sini, okey, dia turun 3 kali. So, semua ini dia turun 84 sen. Jadi, ambillah harga asal. Harga asal tambah dengan yang lonjak itu ialah 32 sen. Seterusnya, sambung yang dia turun. Akhirnya kita ada harga RM1.53 sahaja untuk saham akhir ni. Boleh tak pelajar? Boleh. Boleh faham ya? Ini ialah contoh. Ini ialah contoh. Maksudnya soalan akan bagi perpuluhan sahajalah. Okey, so sekarang kita pergi kepada soalan yang cikgu nak awak cuba dilatih diri. Sekejap ya, mana soalan tu? Okey. So nanti kerja awak ialah cuba latih diri 1.4D. Nanti you check lah dekat muka surat apa, soalan 1. So sekarang cikgu bagi idea, awak tolong dengar. Ini cikgu akan rakam. Nanti cikgu post dalam YouTube. Okey, tapi dia perlukan masa untuk proses, bukannya sekejap saja you akan nampak balik video ini. Okay, so you can just try to take notes in your book. After that, you can do your own work. Okay, so sekarang kita pergi kepada ayat kita. Aisyah membeli sehelai baju yang harganya RM19.90 Okay, ini ialah harga asal. Alamak, tertulis yang ini. Okay, dan 2 helai seluar panjang yang harga sama. Okay, 2 helai seluar itu mereka mempunyai harga yang sama. Apabila dia bayar RM55 kepada juruwang, okay, dia diberitahu bayarannya tak cukup. Aisyah kemudian dia bayar ekstra lagi RM10 dan barulah dia kata okey bayaran awak cukup dan dia terima balik 54 sen sebagai RM5.40 sebagai duit baki. So akhirnya dia cakap banyak macam tu, dia sebenarnya nak tahu harga bagi sehelai seluar adalah berapa. Okay, so pelajar, I give you 30 saat. Awak tengok balik soalan dan beritahu saya langkah pertama awak nak cari apa. 30 saat je.
Okey, ada idea? Nak cari apa dulu pelajar? Pelajar yang situasi macam ni pernah wujud tak dalam pengalaman awak? Hello. Pernah. Benar kan? Maksudnya kita ambil barang, kita bayar dekat cashier, kita mungkin tak bayarlah 55, mungkin kita keluarkan sahaja RM50. Then cashier itu kata tak cukup puan, adik, perlu lagi berapa ringgit, macam tu. So kita bagilah RM10. Okay, kita top up. Okay, dan selepas itu duit itu cukup dan dia bayar balik baki. So sebenarnya dia bayar berapa untuk 3 pakaian itu? Sehelai baju, 2 helai seluar, sebenarnya adalah berapa bayarannya. Jadi sekarang kita nak cari ni. Okey, maksudnya mula-mula kita tentukan dahulu jumlah bayaran dia ialah berapa. Macam mana nak tentukan jumlah bayaran pelajar? Ini senang sahaja. Awak cuba beritahu saya. Mula dengan 19.90 sen darab 3. Tak boleh. Kerana dia hanya bagi clue sahaja baju ialah harga ini. Dia tak beritahu seluar ialah berapa. So saya tak boleh andaikan baju dan seluar harga yang sama. Kalau harga sama, takkanlah dia minta kita cari. Betul tak? So kita hanya boleh guna duit yang dia bayar itu untuk dapatkan clue, dapatkan jawapan. Sebenarnya berapa jumlah bayaran yang saya tengah buat di cashier tu. So mula-mula saya boleh ambil RM55. Mula-mula saya bayar RM55 kan. Seterusnya dia beritahu saya tak cukup, jadi saya top up lagi RM10. Akhirnya dia pulang baki RM5.40. So ini adalah jumlah bayaran. Betul tak pelajar? Oi, betul tak? Betul. Maksudnya ini yang cashier nak. Duit ini adalah cashier nak. Okay. Jumlah duit ini ialah cashier nak daripada kita. So, nanti you masukkan semua ini dalam langkah awak kira satu-satu. Jangan tok calculator sahaja seperti cashier tu ada jawapan. Okay. So dah siap. Ini adalah jumlah bayaran. Sekarang saya boleh terus sahaja cari harga sehelai seluar. Pelajar nanti you tulis cantik ya. Okey, harga sehelai seluar macam mana? Mula-mula saya ambil duit yang saya dapat daripada jumlah bayaran. Saya tolak dengan sehelai baju. Jumlah saya beli 3 je. Sehelai baju dan 2 helai seluar. Selepas saya ambil jumlah bayaran saya ni, sudah tolak dengan harga baju. Macam mana nak cari harga sehelai seluar? Saya pun bahagi berapa? Bahagi 2. So nanti you sambunglah kerja awak. Mesti ada 2 langkah di sini ya. Sini pun ada 2 langkah. Okay, you tolak dulu. Tolak, dapatkan jawapan. Dan bahagi 2. 2 ini ialah 2 helai seluar. Dan seterusnya barulah awak akan dapat jawapan terakhir. So itu adalah harga untuk sehelai seluar. Okay, boleh pelajar? Boleh. Ya, okey. So setakat ini sahaja untuk perpuluhan tapi tak siap lagi. Kita ada nombor nisbah. Kita akan habiskan hari ini. Okey. So boleh saya sambung? Boleh. Boleh ya. Okey. So kita sambung. So ini untuk perpuluhan. Maksudnya nombor bulat dah selesai, integer sudah selesai, pecahan sudah selesai. Sekarang kita akan selesaikan perpuluhan dan kita sambung nombor nisbah. Okey pelajar, sila fokus. Nombor nisbah adalah topik baru. Cikgu tak buat video Cikgu hanya buat rakaman di sini sahaja. Okey, mula dengan nombor nisbah. Apa itu nombor nisbah? Apabila kita bagi nombor nisbah, kita
nak pelajar kena pasti nombor-nombor yang dia boleh duduk dalam bentuk P per Q. Tengok apa yang cikgu highlight ya. Okey, maksudnya kalau saya sudah diberi kad seperti ini pelajar. Okey, anda akan diberi kad. Okey, ada 5, 6 kad dekat sini. Adakah 5 kad, 6 kad ini boleh ditulis dalam bentuk P per Q? Okey, kalau boleh, mereka adalah nombor nisbah. Okey, so pelajar sekarang cuba you bagi saya jawapan. Untuk kad yang pertama, 0.3. Adakah dia boleh dituliskan dalam bentuk P per Q? Boleh tak? Dia maksudnya 0.3 ini adakah dia boleh tulis dalam bentuk pecahan? Boleh. Boleh. Jadi jawapan pecahan kita ialah 3/10. very good. 3/10. So ini adalah satu nombor nisbah. Okey. So maksudnya ini adalah satu nombor nisbah. Okey, kalau kita nak minta awak bulatkan jawapan bagi nombor nisbah, so kita bulatkan ini sebagai jawapan. Okey, yang kedua, adakah negatif 1/1.25 ini adalah nombor nisbah? Saya tekan ini dia bagi. Yes, pelajar? Ya, jawapan kita adalah apa? Negatif 125/100. Yes or no? Ke pelajar tengok teks saya? Yes. Yes Maksudnya apabila saya nak negatif 1.25 to become the pecahan, awak akan bagi saya jawapan negatif 125/100 adalah pecahan. Okay. So ini pun adalah jawapan kita sebagai nombor nisbah. Alright. So sekarang kita pergi kepada yang Okey, yang ketiga. Adakah yang ketiga ini boleh jadi pecahan? Dah jadi dah. Ya, betul. Dia memang sudah separuh daripada itu ialah pecahan kan. Tapi dia bukan dalam bentuk P atau Q. Dia ialah nombor bercampur. So bentuk P atau Q kita sebenarnya ialah 4/3. Yes. Baru macam itu dia fulfill P per Q. Okay. So ini dia. So of course lah ini pun akan ialah jawapan. So kita tak bincang lagi ya. Okay. Kita pergi fokus kepada 5 dan 8. 5 ini dan negatif 8 ini. Sekaligus kita bincang dua ini. Adakah nombor bulat juga ialah bentuk P per Q macam ini? Awak rasa? Ataupun nampak mereka tak ada kemungkinan nak jadi P per Q? So sebenarnya pelajar ini pun adalah kemahiran asas yang hari itu cikgu bagi. Kalau nombor bulat, semua nombor bulat tak kisah pusat pula, positif ataupun negatif, okey, dia boleh jadi dalam bentuk pecahan dengan tuliskan 5/1. So sini 8 adalah negatif 8/1. Yes, very good. So dengan syarat macam ini dia boleh juga dimasukkan sebagai nombor nisbah. Okey, dengan syarat macam ini. Okey. So sebagai kesimpulan, apabila nombor itu boleh dituliskan dalam bentuk pecahan, okey, semua kita masukkan mereka dalam nombor nisbah. Dengan syaratnya bawah ini tak boleh kosong bawah ini tak mungkin kosong. Okey, dengan syaratnya Q tak boleh ialah kosong. Okey, so selalunya kalau dia sudah bagi nombor biasa macam itu, kita pun semua akan masukkan di mereka dalam nombor nisbah. Kerana satu, mereka boleh dituliskan dalam pecahan. Dua,
mereka tak akan mempunyai Q sebagai kosong. Okey? Boleh pelajar? Boleh. Ya, so faham ya? Okey. Ya lama. Okey. So sekarang kita cuba sikit soalan. Mana soalan? Alamak. Dia tak ada soalan yang berkaitan dengan nombor nisbah ke? Sekejap pelajar. So, yang itu ada di buku latihan. Okey, tak apa. Yang ini kita tengok dulu contoh lah. Okey, so nanti cikgu akan minta awak buat latih diri. Latih diri 1.5. Okey, so anda mesti tentukan sama ada mereka ialah nombor nisbah dan terangkan jawapan awak. Macam mana nak terangkan jawapan? Awak boleh tuliskan mereka dalam bentuk macam ini. Maksudnya contoh 15. Tentukan sama ada ini adalah nombor nisbah ataupun tidak. So, awak jadikan mereka dalam bentuk pecahan kalau boleh. Okey, kalau nombor bulat, pecahan macam mana? Kalau ialah perpuluhan, mereka ialah bentuk pecahan yang macam mana? Okey. Kalau ini memang sudah ialah pecahan lah. Boleh tak belajar? Boleh. Boleh ya. Nanti cikgu akan pesan sekali lagi di Telegram. Sekarang awak faham fakta dulu. Okey, so sekarang kita pergi kepada gabungan operasi bagi nombor nisbah. Okey, macam mana kita nak selesaikan semua ini? Okey, jap, cikgu nak share benda lain pula. Okey, sekarang kita akan pergi kepada gabungan operasi nombor nisbah. Okey, nampak tak? Nampak. Nampak ya? Okey, ini cikgu terus petik daripada buku teks supaya nanti kalau awak perlukan rujukan, awak tengok dari buku teks saja. Okey, muka surat 24 di sini. Okey, so sekarang kita akan lihat sekali lagi gabungan operasi untuk bab ini. Okey, tengok soalan A. Soalan A kita, apabila kita diberi operasi, of course mata kita akan semak dulu kita ada apa. Okay, so di sini saya ada tambah, saya ada darab. So kita akan tengok apa yang kita boleh siap. Okay, so pelajar, selalunya kalau kita ada perpuluhan, kita akan tukarkan kepada pecahan dahulu. Sebab itu cikgu kata apabila kita bandingkan perpuluhan dan pecahan, adalah pecahan lebih senang nak selesai semasa kita masuk dalam gabungan operasi. Okey, so lihat penyelesaian ini pelajar. Walaupun darab itu kita akan settle, tetapi pada masa yang sama, perpuluhan tukar ke pecahan, nombor bercampur pun tukar kepada pecahan tak wajah. Okey? Tengok dia kata tukarkan perpuluhan kepada pecahan dahulu. Okey, seterusnya baru kita settlekan untuk darab ini. Okey, darab seperti biasalah. Kalau atas bawah boleh dipotong, kita potong. Maksudnya 3 dengan 8 ini boleh tak dibahagi, 2 dengan 1 ini boleh tak dibahagi. Kalau tak ada, kita darabkan penuh mereka. Iaitu 3 darab 1, 2 darab 8. Dah siap kita masuk kepada operasi tambah. Kita akan jumpa dekat sini. So kita rujuk Sleepy Man. Okey, dah rujuk Sleepy Man, dia adalah negatif. So masuk sini negatif. Dan jangan lupa kalau kita masuk tambah tolak, penyebut kita mesti disamakan. So penyebut kita samakan, kita dapat sini 80. So seterusnya kita boleh dapat jawapan penuh. Jadi pelajar masih ingat macam mana nak samakan penyebut. Saya pernah bagi benda macam ini kan dalam perpuluhan. Okay, so macam mana nak samakan penyebut, you can just guna cara macam ini, FSTB. Ini adalah cara yang kita akan belajar di bab 2. So you can use first. Okay, maksudnya dua-dua penyebut ini dia tak nampak satu nombor yang common.
yang secara umum. So kita boleh guna ini. Ini maksudnya kita ambil dua nombor ini dan susun. Kita letak satu nombor di sini supaya dua nombor ini boleh bahagi nombor ini yang sama. Artinya 10 bahagi 2 dapat 5. 8 bahagi 2 guna 8. 16 bahagi 2 dapat 8. Okey. Dan barulah kita sambung 5 dapat 1, 8. Dan sambung lagi 8 dengan 1. So akhirnya kita nak satu-satu di sini. Selepas dah siap, kita guna nombor ini untuk darabkan dan akhirnya dia akan bagi kita 80 lah di sini. Okay. So macam mana pun you have to try and error. Sebab itu cikgu minta awak buat soalan dengan rujuk video dan you try yourself. Kalau you dengar sahaja, awak tak tulis, awak setakat dengar je, then you anggur-anggur kepala, geleng-geleng kepala, memang tak faham lah. Okay, so now we try number B. B nampak sangat rumit kerana dia ada kurungan besar. Apa maksudnya kurungan besar di sini? Artinya operasi darab dan operasi tambah di sini you have to settle first. Okay, awak mesti dahulukan mereka, utamakan mereka. So selalunya darab akan diutamakan, barulah kita pergi kepada tambah dan akhirnya baru kita akan sambung bahagi kita. Okay, so di sini awak boleh check kerja dia. Kerja dia pun sama. You see, jadikan pecahan. Okay, apa-apa yang perpuluhan semua jadikan pecahan, termasuklah yang nombor bulat ini pun dia jadikan pecahan. So senang nak buat pembahagian di pecahan. Okay, sudah darab dan kita akan pergi ke tambah. Okay, tambah pastikan penyebut adalah sama. Sudah siap tambah, kita akan ke bahagi. So bahagi jangan lupa kita akan dapat darab dan yang belakang itu kita akan cuba songsangkan dia dan kita darab seperti biasa, kita akan dapat satu jawapan akhir. Okey. So setakat ini okey ke tak? Okey. Betul ah. Betul ah, kerana benda yang cikgu cerita semua pun sama sahaja. Okey, maksudnya mengikut tertib ini. Okey, hanya nombor-nombor itu you have to deal with lah. Awak perlu settlekan nombor-nombor itu. Okey, sekarang kita cuba pergi kepada masalah. Okey, so yang soalan-soalan nanti cikgu akan pesan di Telegram. Nanti awak cuba selesaikan. Sekarang kita pergi kepada masalah. Mana masalah saya ni? Sekejap pelajar. Okey. Setiap kali kita buat selepas operasi, gabungan operasi, kita akan ada masalah. Okey, so masalah ini adalah setaraf dengan apa yang kita belajar lah. Okey, so sekarang kita lihat soalan ini. Wang simpanan Noria ialah RM120. Dia mendema 3/8 daripada wang itu kepada bangsa Banjir. Kemudian dia beli lagi sepasang kasut dengan harganya RM25.60. Hitung baki wang. Okay, so sekarang mula-mula kita check dulu apa yang kita ada. Kalau dia sudah mendema, dema itu ialah positif ke negatif? Negatif. Negatif, yes, very good. Dan dia membeli, beli itu ialah positif ke negatif? Negatif. Negatif, very good. So kalau dia nak kira baki wang, maksudnya nanti dua-dua aspek ini kita perlu tolak lah. Okay, so tetapi ini pecahan ini bukan maksudnya dia dema 3/8 ringgit tau. Ramai budak dia seperti confused dekat sini. Dia tengok nombor sahaja, dia rasa dia dema 3/8 ringgit. Macam mana 3/8 ringgit ini boleh keluar, saya pun tak tahu. Okay, so bukan macam itu. Okay, dia ambil 3/8
daripada simpanan dia. So maksudnya awak perlu ambil simpanan dia dan awak darab dengan 3/8. Maksudnya kalau ikut apa yang awak belajar dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya 3 bahagian ini adalah berapa? Okay, dulu awak belajar pecahan kan? So 3 bahagian semua ialah RM120. 3 bahagian ini adalah berapa ringgit? Inilah yang awak akan cari mengikut langkah kerja ini. Okay, so kita ambil, kita tolak, bukan tolak. Kita darab, kita dapat, sebenarnya saya derma RM45 kepada mangsa banjir ini. Okay, seterusnya balik kepada asas. Kita sudah tahu dua-dua ini adalah negatif. Okay, negatif dekat sini pun erti tolak lah. So saya pun tolak dan akhirnya saya akan dapat jawapan. Baki saya ada ialah RM49 dan 40 sen. Okay, ini adalah contoh masalah kita. Okay, sekarang cikgu tunjuk apa yang kita ada. Okay. Okey, inilah yang cikgu akan minta awak buat nanti mengikut latih diri 1.5C. Okey, soalan 2. Soalan 1 tak payah, soalan 2. Soalan 2 lebih banyak jenis yang dia akan keluar di sini. Okey. Boleh kita sambung ya? Ini yang ini yang terakhir ya, ini yang terakhir. Okey, ini bahagian terakhir dan kita habis bab 1. Okey. So now we check what we have. Segulung ribbon digunakan untuk mengikat 12 hadiah. So mula-mula kita sudah ada 12 hadiah yang akan diberi kepada guru pada hari guru. Setiap hadiah memerlukan ribbon sebanyak 1.85 meter. Setelah mengikat semua hadiah itu, didapati 2/3 daripada ribbon itu telah diguna. Okey, baki ribbon itu akan dipotong 12 bahagian yang sama panjang. So, hitung panjang setiap ribbon yang telah dipotong. Okey, so pelajar, apa yang awak sudah faham daripada sini? Awak pernah belajar tak block method? Tak. Block method. Tak pernah? Tak. Untuk untuk nisbah sebenarnya block method adalah lebih senang daripada kita kira-kira macam itu. Okey, tak apa, nanti bab 4 ialah nisbah. Bab 4 cikgu akan ajar block method. Jadi di sini kita guna dengan cara biasa dahulu. Okey, so sekarang kita fokus apa yang kita ada. Mula-mula saya ada 12 hadiah. 12 hadiah ini saya setiap hadiah saya akan guna 1.85. So kalau 12 hadiah maksudnya saya perlu darab 12. Setuju tak? Setuju. Setuju Jadi semua ini, jawapan sini ya, adalah 2/3 daripada ribbon. Okey? Ini sudah diguna. Tengok, sudah diguna. Diguna di dalam hadiah ini. Okey? So, saya tinggal lagi berapa? Saya tinggal lagi 1/3 sebagai baki. Dan 1/3 ini saya potong ke 12 bahagian yang sama panjang. Dan sekarang setiap panjang ini adalah berapa? Inilah yang saya nak kira. Okey? Jadi sekarang apa idea awak? Mula-mula kita nak kira apa? Awak rasa mula-mula kita nak kira apa dulu? Ada idea tak? Oi, ada idea tak? Kita nak kira apa dahulu? Apa-apa sahaja pun boleh cakap. Kita nak kira apa dulu? Jumlah ribbon untuk hadiah. Kita kira ini dahulu.
Okay. Kita sekarang tak tahu jumlah hadiah telah guna berapa kan? Kita hanya tahu 1 guna 1.85. So sekarang kita kira dahulu. Kalau saya ada 12 hadiah, saya akan guna berapa ribbon. So ini adalah jawapan pertama kita. Okay, dah siap? Kita kira teruslah. Kalau tidak nanti susah kita nak dapatkan jawapan. Okay. Kita kira terus, maksudnya kita buat pengiraan lazim ya. Okey, 5 darab 2 berapa? 10. 10. Tengok cara cikgu tulis supaya nanti awak ingat balik, oh skor rendah cikgu pun tulis benda yang sama. Okey, 8 darab 2 16. 16 tambah 1 17. 17. Okey, 1 darab 2 2. tambah 1 3. Okey, 5 darab 1 5, 8 darab 1 8, 1 darab 1 1. So susun cantik. Okey. 7 tambah 5 12, 8 tambah 3 tambah 1 14. So 1 tambah 1 2. Susun cantik. Dah siap itu, cek titik perpuluhan. Titik perpuluhan di sini hanya ada 2 orang, 2 calon. 1 2. So di sini pun kira 1 2. Titik kat sini. Okey. So sekarang jawapan kita adalah, sekejap padam dulu ini. Okey, so sekarang kita ada 24.2 meter. Okey, so ini adalah ribbon yang kita sudah guna untuk hadiah. Sekarang saya nak kira apa? Dia sudah beritahu saya 2 per 3. 2 per 3 adalah sama dengan 24.2 meter. So 1 per 3 ialah berapa? Ini saya tak tahu. Kerana kalau saya sudah tahu, saya boleh ambil 1 per 3 ini, okey, untuk terus bahagi dengan 12. Okey, so sekarang saya nak buat apa untuk dapatkan 1.3 ini? Okey, kita masuk blok sikit lah. Ini sebenarnya adalah berkaitan dengan blok juga. Okey, 3. So ada 3 blok. 1, 2, 3. Nampak? 2. Maksudnya 2 ini saya sudah lorekkan dan saya akan dapat 24.2 meter. So ini adalah berapa? Macam mana nak kira? Bahagi 2. Yes, very good. So nampak tak? Block method ini sangat senang untuk awak dapatkan jawapan. Setuju tak? Teacher. Setuju tak? Ha, yes. Ada Yes. orang tegur yang 8 tambah 3 tambah 1 tu 12. Bukan 12. Ah, mana? darab. Mana awak tak nampak? Darah sana. Oh, chat lah. Oh, sorry. Ya, okey. Saya tulis apa lah? Hai, ya. Sekejap Nak cari pemadam sikit. Tadi pemadam saya tekan apa ah? Oh, ini. Mana? Ini pemadam. Berapa? Pelajar you nampak tak? 22. Sini 22. Ya. Sekejap saya nak padam ini pula. Dan ini. Jap. Nanti bagi benda yang salah untuk rakan-rakan yang tak masuk. Okay, thank you girls. Kadang-kadang saya nak cepat loh. Saya tak tahu saya tulis apa dekat board tu. Okay. 22. Titik ya. Ini 22, ini 22. Okay. So kita sambung balik di sini girls. So di sini kalau 2 per 3 awak guna block method sebenarnya ialah diagram pecahan awak. Okay, dulu awak belajar pecahan dengan menggunakan diagram macam ni kan.
So sebenarnya sama sahaja. 1/3 awak akan ambil 2/2 untuk bahagi 2. So di sini awak boleh kata baki ribbon. Kerana ini ialah baki. Okey, baki ribbon ialah 22.2 bahagi dengan 2. So we will get 11.1 meter. So sekarang di sini. Baki ribbon ini kita akan potong dia 12 bahagian. So sekarang kita akan pergi kepada panjang ribbon. Panjang ribbon. Panjang setiap ribbon adalah 11.1 you bahagi dengan 12. Okay, seperti biasa kalau you nak bahagi, you can just guna pengiraan lazim awak, okay, untuk bahagikan. Kalau tidak, awak boleh masuk dalam pecahan biasa. So you just letak macam ini, okay, then you just pergi sahaja dari sini pun okay. Boleh tak pelajar? Boleh. Boleh ya, faham ya? Boleh. So Faham. I left here so untuk awak dapatkan jawapan. Tetapi pelajar sekali lagi cikgu ingatkan, cikgu bukannya nak tulis sama dengan ke kanan macam itu kerana dah tak ada tempat, so saya terpaksa susun macam ini. So you susun sampai ke bawah. So sinilah baru ialah jawapan akhir kita. So kita ada cari jumlah hadiah, baki hadiah dan juga panjang ribbon. Baki ribbon dan panjang ribbon. Okay. Baru sekarang nak masuk. Okay, so girls boleh? Boleh. Boleh. Okay, Boleh. so kita akan stop di sini. Habis dengar dulu. Habis bab 1. Habis. Nanti balik kepada Telegram, cikgu akan pesan kerja dan video ini kalau sudah proses, cikgu akan upload lah by today. So apabila awak sudah siap kerja, upload dalam Google Classroom, ikut tarik. Semua latihan awak ikut tarik sahaja. Hari ini ialah 5 Mac. So saya akan letak latihan 5 Mac. So you just semua latihan you masukkan di sini. Okay, so untuk nota nombor nisbah, cikgu mungkin akan bagi minggu depan lah. Okay, kerana cikgu nak letak dulu, semakkan habis apa yang awak sudah hantar di Google Classroom. Okay, so nanti kita akan sampai pukul 10. Jadi apabila awak ada sebarang masalah ataupun you want me to check your answer before you upload ke Google Classroom, you can just send to me. Okay, boleh tak pelajar? Boleh. Boleh ya? Okay, so Boleh. now you can left the meeting now. Balik kepada Telegram dan kerja-kerja awak di buku teks. Thank you kelas. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you. Thank you, teacher. Yes, thank you.